Kisah yang pertama saya nak bacakan. Terima kasih kepada Nuraini yang mengirimkan saya keratan artikel ini. Ini adalah artikel yang beliau telah pun ambil daripada akhbar. Saya tak pasti akhbar mana. Difotokopi, ya, kemudian dipetik gambar, kemudian dikirimkan email kepada saya. Dan inilah artikel yang dikongsi sama oleh Nuraini. Terima kasih sekali lagi pada Nuraini yang berkongsi kisah berikut ini dengan tajuk lelaki terperanjat. Lelaki terperanjat, rumah penuh dengan rambut hitam setelah isteri meninggal dunia akibat perbuatan sihir. Seorang lelaki dari, saya tak perlu sebut namanya, ya, nama tempat ni kita pun tak pasti cerita ni betul ataupun tidak. Tapi seorang lelaki terperanjat apabila pulang satu malam, pulang ke rumah dan mendapati rumahnya penuh dengan gumpalan rambut hitam. Perkara ini bukan sekali, malah dah berkali-kali ia berlaku. Ini selepas isteri beliau meninggal dunia. Isteri lelaki ini, saya gunakan nama samaran, ya, Samad bin Isnin, meninggal dunia. Difahamkan isteri meninggal dunia akibat perbuatan sihir yang dilakukan terhadap arwah, sehingga akan menyebabkan arwah diserang sejenis penyakit pelik, yang mana telah pun dibawa untuk mendapatkan rawatan di hospital, tetapi masih tidak berjaya untuk merawat penyakit pelik. Kemudian arwah dibawa pulang apabila kesihatannya semakin menurun, dan akhirnya arwah meninggal dunia dan meninggalkan lelaki ini, ia seorang diri, sebab mereka belum mempunyai cahaya mata sejak berumah tangga. Dan lelaki ini memberitahu wartawan bahawa bila pulang ke rumah, saya rasa terperanjat. Apabila buka pintu memang tak nampak apa-apa. Lalu saya buka lampu pun masih belum perasan. Saya mula perasan apabila masuk ke dapur, kerana lantai dekat dapur tu lantai warna putih, ya. Dekat depan tu dia punya lantai tu warna yang gelap, ya. Jadi rambut hitam dengan lantai gelap tak nampak sangat. Bila masuk dapur, lantai putih, terperanjat bila nampak banyak sangat gumpalan-gumpalan rambut hitam yang bersepah satu dapur. Pada mulanya lelaki ini menyangkakan rambut hitam ini datang daripada mungkin rumah jiran di tingkat atas, yang mana mungkin sedang memberus rambut ditiup angin. Tetapi bila perkara ini berlaku hampir setiap malam, sampaikan katil lelaki ini penuh dengan rambut, lelaki ini menjadi curiga dan menjadi takut. Malah lelaki ini mendapatkan bantuan seorang pakar perubatan yang datang ke rumah dan mengatakan dalam rumah ini ada penunggu yang telah pun mengganggu isteri tuan sehingga menyebabkan kematian. Lelaki ini pada mulanya tidak ingin percaya kata-kata, tetapi berwaspada atas nasihat yang telah pun diberikan. Katanya satu malam tu setelah lebih kurang seminggu kejadian aneh dalam rumah rambut hitam mula timbul, saya tidur di atas katil seperti biasa, dan pada waktu malam saya tersadar apabila saya terperasan di tepi saya ada seorang perempuan tengah duduk membongkok sambil sedang menarik-narik rambutnya. Dapat lihat dalam bilik yang gelap, wanita itu duduk di ujung katil dengan badannya membongkok. Dia tarik rambut, kemudian dia angkat tangan, rambut tu digumpal-gumpal dan dilepaskan. Ya, dia tarik lagi rambut tu dengan tangan, dia gumpal-gumpal, dia lepaskan. Bila terlihat kejadian itu, dia pejam mata dan membaca beberapa surah. Selepas dia membuka mata, kelibat wanita yang menakutkan hilang dari pandangan. Barulah lelaki itu percaya, ya, yang apa yang dikatakan oleh pakar perubatan yang pernah datang ke rumahnya. Dia menghubungi sekali lagi dan memohon maaf dan meminta bantuan untuk membersihkan rumah yang dikatakan menjadi tempat penghuninya makhluk jin. Jadi anda bayangkan lelaki ini, ya, yang menceritakan hal ini kepada wartawan, balik rumah penuh dengan rambut hitam. Sampaikan pada mulanya ingatkan itu adalah jiran atas yang sikat, yang berus rambut, kemudian rambut itu terbang masuk dalam rumah. Ya, tak nak fikir yang bukan-bukan. Kemudian
berlaku malam berikutnya dan berterusan. Dan yang paling menyeramkan, tengah tidur waktu malam, dekat bilik yang gelap, seorang diri terbangun dan ternampak susuk tubuh sedang membongkok sambil tarik rambut dan menggumpal rambut tu dan terus dilepaskan di atas lantai. Akhirnya lelaki ini terpaksa menyerah diri. Rumah tu telah pun dijual dan berpindah ke tempat lain kerana pakar itu mengatakan memang sukar untuk membersihkan rumah yang dah dihuni oleh berpuluh-puluh makhluk jin. Baik pendengar Ria 897 FM. Seterusnya, kiriman yang ingin saya bacakan kepada anda semua dalam rancangan Misteri Jam 12. Sebelum tu saya nak tanya pada anda, kalau anda jadi lelaki yang mana pulang ke rumah tu penuh dengan gumpalan rambut hitam bersepah, kemudian ternampak susuk tubuh yang menyeramkan di ujung katil, apa yang akan anda lakukan? Ya, bagaimana? Adakah anda masih lagi akan tidur dalam rumah tu seorang diri, ataupun anda akan dengan segera mengambil tindakan untuk mungkin mendapatkan bantuan lah bagi membersihkan rumah anda itu? Kisah berikut ini ingin saya bacakan, datangnya daripada Suhana yang berkongsi pengalaman yang menyeramkan. Saya adalah seorang jururawat daripada hospital taman ... lah. Tak perlu saya sebutkan nama hospital ini. Saya adalah orang Malaysia, Casey. Saya suka mendengar rancangan Misteri Jam 12. Ada kalanya di hospital pun saya akan mendengar ketika waktu kita berehat lah. Ya, jururawat ada waktu berehat. Nanti kita akan pergi dekat pantry. Saya akan buka YouTube dengan kawan-kawan. Sambil berehat tu kita akan makan, sambil tu kita akan dengar kisah seram. Mendengar rancangan KC Misteri Jam 12 di hospital menambahkan lagi rasa seram saya dengan teman-teman. Yelah, banyak juga kisah-kisah seram yang dikaitkan dengan hospital, kata Suhana. Saya juga nak berkongsi pengalaman sepanjang saya bekerja sebagai seorang jururawat selama 5 tahun, KC. Beberapa perkara misteri pernah saya lalui, pernah saya alami, tetapi yang paling meninggalkan kesan yang paling menakutkan, yang paling menyeramkan adalah kisah misteri berikut ini. Hari itu merupakan hari Khamis malam Jumaat. Memang secara kebetulan hari Khamis malam Jumaat yang sering kali dikaitkan dengan perkara-perkara misteri. Walaupun hari itu adalah hari yang sempurna, tapi lazimnya akan dikaitkan dengan perkara-perkara misteri, kata Suhana. Waktu tu kami ada seorang pesakit. Saya gunakan namanya Nek Yul, bukan nama sebenar. Nek Yul seorang pesakit yang mana tidak ada orang yang datang menziarahi Nek Yul. Mengikut apa yang diceritakan, Nek Yul ada 4 orang anak. 4 orang anak. Nek Yul masuk hospital, tak ada orang datang ziarah dia. Katanya walaupun dalam keadaan sakit ni, ya, dia masih ingin membela anak-anaknya. Katanya anaknya semua bertugas dekat bandar jauh. Jadi hospital ni dekat dekat negeri lain. Anaknya bertugas dekat kawasan bandar di Kuala Lumpur, ibu kota Kuala Lumpur. Jadi memang susah mereka ni bekerja waktu pejabat. Nek Yul faham anak-anak Nek Yul semuanya sibuk. Tapi sebagai seorang jururawat KC, kita faham dan tahu dalam isi hati Nek Yul, ya, dia mesti rindukan anak-anaknya untuk datang ziarah, tapi dia tak tunjukkan. Dia cuba simpan dan pendam. Tapi kadang-kadang nanti bila cakap, saya cuba berborak-borak dengan dia, terkeluar nanti hasratnya, niatnya. Katanya rindu dengan anak-anak, nak tengok cucu. Anak je ramai, tapi satu pun tak berguna. Satu malam tu, Nek Yul tekan butang memanggil jururawat. Saya bekerja pada malam tu. Kemudian saya datang, saya tanya, Nek Yul, nak apa ni? Sini kejap, Ana. Dia panggil saya Ana. Sini kejap, Ana. Ya, Nek Yul, ada apa? Ana, kenapa pesakit dekat sebelah ni macam seram Saya tanya, pesakit mana satu?
Sebelah katil ni dekat tengah-tengah ni. Bila saya toleh, katil sebelah tak ada orang pun, Casey. Nek Yul ni tak cukup tidur Masih lagi mimpi ke? Mana ada orang kat sebelah tu? Tengok tu, katil tu kosong. Mana kosong? Tu. Kenapa dia tengok Nek Yul macam tu? Ana, tolonglah. Ana. Pendengar Ria 897 FM. Waktu tu bulu rumah saya dah meremang. Dah meremang. Kemudian apa yang berlaku? Nek Yul kata, Ana, tolonglah Ana. Ana cakap dengan dia suruh tengok lain. Jangan tengok sini. Saya pun main peranan, Casey. Saya tak nak dia takut. Saya tahu dekat katil tu memang tak ada orang. Saya pun berdiri. Okey. Ana cakap dengan dia, suruh tengok sana, Saya berdiri daripada katil Nek Yul. Saya jalan depan katil Nek Yul. Saya jalan celah katil Nek Yul dengan katil kosong tu. Saya berdiri menghadap katil kosong. Tangan saya pegang railing dekat katil kosong. Saya toleh belakang tengok Nek Yul. Saya kata, Nek Yul, ni saya kat depan sini cepat cakap dengan dia, jangan tengok. Saya pun cakap, boleh tak kalau awak jangan tengok sini? Boleh tak kalau puan tengok sana? Nek Yul nak berehat ni. Boleh tak? Saya toleh belakang tengok Nek Yul. Casey, saya tak bohong, kata Suhana. Apabila setelah saya bercakap, kononnya berlakon lah. Kononnya saya nak sedapkan hati Nek Yul ni. Saya tahu katil tu tak ada orang. Pegang railing tepi katil. Saya bercakap. Saya toleh tengok belakang kan. Nek Yul, saya dah cakap Tiba-tiba pendengar Ria, saya dapat rasakan ada orang sentuh tangan saya yang tengah pegang railing. Dia sentuh, genggam, terus lepaskan. Saya, Astaghfirullahalazim, ya Allah. Pendengar Misteri Jam 12. Terus meremang bulu roma. Dan saya memang benar-benar dapat rasakan ada orang pegang dan genggam tangan kiri saya. Dah, Nek Yul tengok Kemudian Nek Yul jawab, kan aku dah cakap kan, kau tak percaya kan? Aku tak nak sini lah, aku takut lah dengan dia. Malam tu nasib baiklah ada langsir. Katil sebelah yang kosong tu saya tarik langsirnya supaya Nek Yul tak nampak wanita yang terbaring. Saya pada mulanya memang tak nampak dan tak percaya. Sehingga bila saya pegang railing tepi katil, tangan saya disentuh dan digenggam dalam masa beberapa saat. Saya baru tahu Nek Yul tidak berbohong. Baik, pendengar Ria 897 FM. Seterusnya ini, kisah berikut ini berlaku di Ang Mo Kio. Siapa pendengar Ria yang menetap di Ang Mo Kio, sebuah estet perumahan lama Ang Mo Kio. Datang daripada Juliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Juliana nak berkongsi kisah misteri yang berlaku. Ini berlaku dekat kawasan Ang Mo Kio. Pengalaman yang ingin saya kongsi sama, percaya ataupun tidak, ini pernah terjadi. Rumah saya ni rumah corner house, rumah paling hujung. Dan daripada tingkap di ruang tamu ni boleh nampak blok sebelah lah. Jadi blok sebelah tu bertentangan dengan blok saya. Jadi rumah saya, rumah unit paling hujung, rumah tingkat paling atas. Satu malam tu saya tengah berdiri dekat tingkap, tingkap ruang tamu, sedang berdiri tengok luar tingkap. Saya memang suka tengok luar tingkap. Jadi sedang saya tengok luar tingkap, saya terperasan blok sebelah, blok bertentangan dengan blok rumah saya, rumah hujung juga. Saya nampak ada orang tengah berdiri depan pintu. Berdiri. Tapi yang saya perasan ni, orang tu tak ketuk pintu, dia berdiri tegak depan pintu rumah orang di blok sebelah, sama tingkat dengan saya. Jadi saya tengok, daripada saya nak berhenti nak terus masuk bilik, saya terus berada dekat depan ruang tamu, dekat tingkap, sedang tengok dekat rumah tu. Dan saya tengok, saya perhatikan apa yang wanita tu sedang lakukan. Berdiri tak gerak-gerak, tangan pun tak angkat ketuk pintu. Daripada seminit, 2 minit, 3 minit dan sampai 10 minit saya berdiri, saya perhatikan dia masih tak bergerak. Masih tak bergerak. Pendengar Ria 897, dah 10 minit saya berdiri dekat tingkap ni, tengok blok sebelah. Tiba-tiba
pendengar Ria, saya nampak susuk tubuh depan rumah blok sebelah ni di tingkat yang sama. Susuk tubuh tu toleh perlahan-lahan memandang ke arah saya yang sedang tengok daripada tingkap rumah saya. Dia tengok, saya nampak dia pusing kepalanya perlahan-lahan. Dia tengok saya, alamak, astagfirullah. Saya sembunyi Casey, sebabnya tingkap ruang tamu saya ni ya ada langsir. Jadi saya terpaksa berdiri antara langsir dengan tingkap. Bila saya nampak dia toleh tengok saya pun sembunyi di sebalik langsir itulah. Terperanjat Casey dibuatnya. Kemudian setelah tu perlahan-lahan saya selak langsir itu. Saya tengok tak ada orang. Ya, orang ataupun wanita yang saya nampak tadi tidak ada lagi di hadapan rumah di blok sebelah. Tak ada Jadi dalam hati saya, mungkin dia dah masuk dalam rumah. Mungkin. Okey. Bila saya pun toleh ke belakang nak masuk bilik untuk tidur, saya terdengar sesuatu. Pendengar Ria 897. Waktu malam tu, yang mana semua orang dah tidur, ada tangan kedengaran ketuk pintu rumah saya. Saya tak buka Teropong pun saya tak berani. Saya terus jalan tinggalkan ruang tamu. Dia masih lagi ketuk. Langsung saya tak layan, masuk ke dalam, katanya di sini, langsung saya tak layan, masuk ke dalam bilik. Masih kedengaran pintu diketuk beberapa kali. Tuk 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 tuk. Setelah 4-5 kali percubaan ketuk-ketuk-ketuk saya tak layan, tiba-tiba senyap. Senyap ke sih? Tapi perasaan takut masih ada. Masih amat menyeramkan. Terima kasih. Itulah kisah daripada pengirim yang berkongsi. Jadi mula-mula dia nampak dekat blok beliau, dia dekat tingkap tu nampak blok sebelah ada susuk tubuh berdiri. Susuk tubuh tu dah 10 minit dia tenung, tak bergerak, tak buat apa-apa. Kemudian dia terperasan susuk tubuh tu kepalanya toleh untuk tengok dia. Dan beliau terperanjat, beliau sembunyi di sebalik langsir. Dan beberapa saat dia pusing ke belakang nak masuk bilik, dengar orang ketuk pintu. Yelah, macam-macam kes Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Ani. Dan Ani ada kisah tentang apa ni? Silakan. Okey, saya nak bagi tahu Casey pengalaman saya masa saya baru jadi pengantin baru dulu. Berapa tahun tu dulu? Saya rasa dalam 7 tahun lepas. Jadi apa yang berlaku? Silakan. Okey. Saya nak share dengan Casey ada 2 perkara lah. Satu yang terjadi pada diri saya. Yang kedua, waktu tu saya belum kahwin lah, belum rumah tangga lah, maaf cakap Jadi masa saya jadi pengantin baru, dalam 3 bulan pertama, saya minta dengan Casey, kalau Casey tercakap dengan Pak Radin pun boleh share lah masa benda ni pada dia. Saya pernah satu masa dulu, saya rasa takut nak balik rumah sendiri. Bila malam dan waktu nak tidur, saya akan kena ganggu. Saya macam mana tak Casey, bila tiap-tiap pukul 12 malam, saya akan tidur di bilik dengan arwah suami saya. Perut saya seperti dikoyak oleh sesuatu. Oh, dalam rumah anda Ya, saya. Jadi Casey, bila saya nak tidur malam, saya rasa something dekat perut saya. Saya nampak macam benda tu putih je. Lepas tu Casey, saya dapat rasa perut saya macam dikeluarkan Casey. Jadi saya menangis, saya minta tolong, saya mengucap. Lepas tu saya macam bang dan macam-macam lah apa yang berlaku pada saya masa tu. Habis saya sadar. Masa sadar saya akan cakap dengan suami. Habis suami cakap kenapa? Saya cakap kena ganggu. Tapi Casey, saya mengalaminya dalam setahun Casey. Oh, lama tu Jadi saya tak panggil siapa-siapa untuk berubat. Saya tak nak share benda ni. Maksudnya dengan macam orang-orang yang tak tentu. Saya ikhlas sendiri. Saya maaf cakap Casey, saya sebenarnya seorang yang selalu penakut benda-benda macam ni. Tapi Casey, atas pengalaman saya sendiri, saya beranikan diri sebab saya dah tak boleh tahan diganggu. Jadi saya buat apa tau Casey? Waktu saya kena ganggu tu, tengah malam, saya bangun, saya ambil satu air. Saya baca ayat kursi. Tengah rumah kursi. Saya bercakap depan pintu.
Saya cakap dengan depan pintu, saya cakap macam ni, sekarang kau dah setiap malam kau ganggu aku. Apa yang kau nak dari aku? Apa aku ada salah dengan kau? Kalau kau rasa ada tak puas hati dengan aku, berdepanlah. Pukul 12 malam saya cakap macam itu. Jadi suami ada kat bilik. Habis suami saya cakap, berani nak bercakap macam ni. Sebab saya cakap, saya macam ni, kita kalau kerap kena ganggu pada saya lah, saya rasa macam tak boleh tahan Casey. Bila malam saya tidur, perut saya macam dikoyak tu Casey. Jadi saya buat macam gitulah. Saya ambil air, saya ambil air, saya baca ayat kursi, saya cakap, apa yang kau nak? Jadi saya Casey, saya ada jumpa satu ustaz waktu saya kena ganggu tu kan Casey. Ustaz dia cakap, dia tanya saya, waktu awak rumah tangga ni, ada tak ada yang sekeliling awak, sebelah suami atau sebelah awak yang tak suka? Saya cakap ada lah, tapi saya tak nak sebut lagi sih. Oh, that means ada kau kait mengait kat situ lagi sih. Jadi saya cakap, oh macam itu. Jadi yang ganggu saya ni apa Ustaz? Jadi Ustaz cakap, cekak. Kita tahu tak cekak tu apa? Jadi dia kata dia ganggu awak sebab maklumlah nanti Mazlum dah tahu ada orang 3 bulan je dah hamil, ada orang 6 bulan je dah hamil, tapi awak setahun awak menghadap benda ni. Jadi Casey, saya tak boleh ada surat selama 4 tahun dah Casey. Saya kena ganggu. Lepas tu saya berubat, selepas tahun tu saya berubat. Lepas tu Casey, saya dapat ilhamat lah, yang saya bermimpi yang ganggu saya tu, saya dapat jawapan dalam mimpi saya. Sebab saya selalu banyak amalkan ayat kursi dengan Yasin. Jadi saya dapat jawapannya lah. Tapi saya tak boleh cakap dekat sini lah maksudnya. Jadi yang kedua, saya pernah waktu tu nak ganti puasa, macam puasa 6. Tapi saya lupa bulan bila. Waktu tu saya belum rumah tangga Casey. Pukul 3 pagi saya bangun nak sidar kain. Mana ada orang buat pukul 3 pagi nak sidar kain di luar rumah Casey. Tak ada orang buat kan Casey kan. Jadi kan saya ni nak kerja dengan anak saudara. Saya cakap dengan saudara, nanti kita pergi kerja pagi tak sempat sih, kita basuh baju, sidar cepat-cepat lah. Kali tengah sidar kan Casey, Charlie cakap mengilai. Menilai Casey. Saya apa lagi Casey, tercampak semua baju besen semua tercampak Casey. Habis anak saudara saya cakap, dengar tak? Alamak, dengar tu macam dekat tu sih, terlalu dekat. Jadi terus masuk rumah. Habis masa tu ada nenek saudara cakap, pergi lagi sidar kain, pergi pukul 3 pagi ni, tak ribat orang. So saya ketawa lah, terfikir masa tu. Satu Casey, saya nak share dengan Casey satu perkara. Saya rasa apa yang ada certain yang peminat cerita pasal you punya isi jam 12, mungkin ada aura sesuatu. Maksudnya I pernah mengalami sesuatu baru ni di rumah tau. Maksudnya anak I pukul 11 malam, I pernah dengar misteri jam 12 dekat YouTube. I dengar pakai rakaman tau gitu, dengar dekat handphone saya. Kali dalam pukul 11 malam ada orang ketuk rumah saya. Jadi anak saya yang kecil cakap, Mama, ada orang ketuk. Habis anak saya yang perempuan cakap, pergilah tengok. Habis tengok, tak ada orang. Habis anak perempuan saya tengok, Casey, anak perempuan saya cakap, Mama, the face very grumpy. You know what grumpy? So sekali kan I pun macam nak pergi kat depan kan, I punya bulu roma naik. Waktu tu I tengah dengar you punya tu tau, Mesti Jam 12 tau, tambah live tau kat YouTube pukul 11 malam. Habis tu kan, lepas tu bulu roma naik kan, lepas tu I cepat-cepat I ke depan lah. Tapi I tak buka pintu lagi sih. Masa tu benda tu baru berlaku, baru beberapa minggu lepas lah. Tu je lah yang nak cakap dengan you Casey. Jadi sekarang ini gangguan tu tidak lagi wujud lah di rumah anda ni. Tak ada, sebab saya memang saya macam apa, saya lebih percaya pada Al-Quran. Saya akan, macam saya cakap tadi, saya dah tak boleh tahan kena ganggu. Casey, kita rasa perut kita macam apa tu, macam dikoyakkan tu Casey. Dia koyakkan, saya boleh nampak isi perut saya dikeluarkan.
Dia keluarkan. Habis tu saya pergi, saya rasa macam antara hidup dan mati lah masa tu, Kak Si. Saya mengalami dalam setahun tu, Kak Si. Malam je saya nak tidur, saya takut. Malam je saya nak tidur, saya takut, Kak Si. Saya tu lah saya cakap, saya ambil ayat Yasin, saya baca Yasin, saya ambil dekat cawan, saya tengah rumah tu, Kak Si. Saya panggil, saya cakap dengan benda tu. Tapi tak ada apa-apa, Kak Si. Tapi saya tak tahulah. Besoknya saya kena lagi. Jadi saya baca, habis saya baca, saya panggil. Habis saya cakap berani. Saya cakap bukan soal berani. Sekarang saya cakap kalau macam, yelah, example kalau macam orang tu hantar berdepan, apa masalah kau? Kau terangkan. Siapa yang hantar kau? Betul tak, Casey? Jadi kita nak tahu. Jadi saya tak ada penunjuknya kat situ. Cuma saya dapat dalam mimpi lah, Casey. Macam itu. Jadi saya tak boleh lupa, Casey, sampai sekarang lah. Terima kasih ya dengan pengalaman anda. Nanti kalau ada yang telefon saya akan tanyakan. Terima kasih. Okay, terima kasih sama. Kembali. Dan sebelum kita berehat, satu kisah yang pendek ingin saya ketengahkan. Ini datang daripada teman kita bernama Encik Daud. Kata Encik Daud, Casey tolong baca pengalaman saya ni. Saya Encik Daud, beliau ada satu tabiat, ya, balik kerja waktu malam ni dia suka pergi ke sebuah food center lah. Pada waktu malam dia akan beli ayam panggang, chicken wing. Kemudian nanti dia bila balik tu, saya tak suka bawa balik makanan sampai ke rumah, ya. Satu, kerana nanti kalau balik rumah besok pagi dah tak makan, nanti terbuang. Kalau kadang-kadang tengah balik tu tinggal lagi satu chicken wing, saya akan habiskan lah. Saya tengah memandu, nanti turun tangga ni, pergi ke blok saya akan makan ayam tu, makan, nanti tulang ayam tu saya akan campak dekat pokok. Saya akan buang jam tu, campak dekat pokok. Dan perkara ini dah jadi satu tabiat yang saya tak perasan. Kata Cik Daud, tak perasan. Nanti balik mesti beli ayam tu makan, ada belin, turun tangga tu saya pegang ayam tu, plastik sebelah tangan makan, tinggal tu saya campak dekat tepi pokok. Tulang-tulang ayam tu lah. Saya tak tahu yang saya telah pun melakukan sesuatu perkara. Satu hari tu saya tak makan ayam. Jadi perkara ni saya dah buat dah lama lah, sekian lama. Saya makan ayam tulang campak dekat pokok, dekat tepi kapak, berdekatan dengan rumah saya di Sembawang. Balik tu tak makan ayam, tak ada tulang yang nak dicampak. Saya jalan beberapa tapak, kata Cik Daud. Kemudian saya dengar suara orang menangis. Bayangkan suara perempuan menangis. Saya dengar. Dah jalan beberapa tapak, belum sampai kolong blok ni, saya dengar suara tu datang dari belakang. Saya toleh belakang. Alangkah terperanjatnya, saya ternampak dengan jelas dekat pokok yang mana selalu saya campak tulang ayam, ada perempuan ni tengah menyangkung dan menangis. Casey, terus saya teringat, setiap kali saya makan ayam, tulang tu saya campak dekat pokok. Balik kerja malam, beli campak dekat pokok. Saya sebenarnya telah pun memberi makanan kepada penunggu ataupun makhluk jin yang ada dekat pokok tu. Bayangkan mendengar Ria 897. Baru saya terfikir, adakah benar bila saya makan ayam, saya campak, makan ayam campak? Seolah-olah memberi makanan kepada makhluk yang tinggal dekat pokok. Sebab tu bila malam tu saya tak makan ayam, saya tak campak tulang dekat sana, saya jalan beberapa tapak, saya terdengar bunyi suara menangis. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini datang daripada Fatin berkongsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Kelang, nak berkongsi pengalaman peristiwa yang menakutkan. Selalunya saya dengar orang cerita tentang kakak cantik, ataupun nama digunakan samaran Cik Pun. Dengar dari orang, dengar dari kawan, dengar daripada kenalan, saudara mara, tapi saya tak pernah nampak. Tidak pernah. Dalam hati saya ni bertanya, setiap kali mereka berkongsi kisah-kisah seram dan sebut nama kakak cantik, Cik Pun, perempuan baju putih dan sebagainya, dalam hati saya tertanya, betul ke tidak ni? Betul ke tidak ni? Dibuat-buat cerita, dinasib tambah. Saya memang susah nak percaya.
Sampaikan saya terkena sendiri. Sampai ke saat ini baru saya percaya. Daripada pendengar kita yang berkongsi, katanya Fatin, waktu saya kejadian yang menakutkan ini berlaku dekat Kelang rumah saya ni memandu balik ke rumah. Jadi kawasan rumah saya ni dia ada taman permainan. Taman permainan ni ada swing lah, ada tempat buai, ya. Jadi apa yang berlaku, sedang saya nak balik ke rumah, saya terpandang dekat kawasan taman permainan dan saya ternampak ada buai. The next moment, kata beliau, saat berikutnya, alangkah terperanjatnya apabila saya ternampak buai yang tak ada orang duduk, the swing dekat taman permainan ni tak ada orang duduk, tiba-tiba dia bergerak dengan sendirinya. Buai itu bergerak dengan sendirinya, ya, ke depan, ke belakang, ke depan. Dan saya tergerak hati untuk berhenti sekejap. Saya tekan brek, berhenti dekat tepi jalan depan rumah orang, ya. Sebab rumah jiran saya ni menghadap kawasan taman permainan. Rumah saya kena jalan depan sedikit, belok kiri, belakang tu baru rumah saya. Jadi saya berhenti sekejap. Saya perhatikan daripada dalam kenderaan saya, perhatikan taman permainan, buai itu swing, ya, perlahan-lahan depan belakang. Dan dalam hati, mungkin angin. Tak nak percaya bukan-bukan, mungkin angin yang tiup. Tapi masalahnya, kalau angin tiup, pokok sekeliling langsung tidak bergoyang. Buai itu berat, Casey. Tempat duduk plastik, besi kiri kanan, rantai itu adalah rantai besi. Jadi ia memerlukan angin yang kuat untuk tiup. Kalau angin tu boleh tiup buai, saya pasti dan yakin pokok pun akan bergoyang. Tapi masalahnya, pokok langsung tidak bergoyang. Tak apa, saya perhatikan lagi, saya tengok. Tiba-tiba pendengar Ria 897, saya tekan handphone dekat depan kenderaan saya ni. Saya letak handphone saya nak tengok pukul berapa lah. Saya tekan handphone, saya tengok pukul 12.22 minit tengah malam pada waktu itu. Dah tengok handphone, saya tengok balik dekat kawasan taman permainan. Alangkah terperanjatnya, saya baru nampak ada budak perempuan berpakaian serba putih sedang duduk dekat buai, bermain buai seorang diri. Casey, waktu tu saya pun masuk gear. Saya tekan minyak dan terus beredar daripada kawasan tu untuk pulang ke rumah. Setibanya depan rumah saya perlu keluar daripada kereta untuk buka pagar besi rumah. Ya, ini berlaku dekat rumahnya. Saya keluar dari kenderaan, saya buka pagar besi. Bila saya nak patah balik masuk dalam kereta, jadi dia ada depan rumah, saya buka pagar besi, kemudian saya pusing nak masuk dalam kenderaan, kan. Apabila saya pusing ke belakang, terkejut saya dibuatnya. Tempat duduk belakang kereta Myvi yang saya pandu, ada budak baju putih tengah duduk di belakang. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, waktu tu bila ternampak, astaghfirullahalazim, saya istighfar. Sekarang persoalannya, bagaimana saya nak masuk dalam kenderaan, nak memandu masuk ke dalam rumah? Saya berdiri tercegat dekat situ hampir setengah minit, ya. Saya dah takut. Saya biarkan kenderaan, kereta saya dekat luar, masih lagi enjin tu bergerak. Saya masuk ke dalam, saya buka pintu. Nasib baik kunci ada dalam beg saya yang saya pegang. Bila saya keluar daripada kereta, sebab nak buka pintu kan, saya ada kunci tu. Saya buka pintu rumah, masuk dalam, saya kejut abang saya. Di. Ada apa? Di, tolong aku, Di. Kereta aku Saya terpaksa bohong. Konon-konon kereta saya ni rosak. Abang saya bangun. Kenapa kereta? Tak tahu dekat luar. Abang saya pun keluar daripada bilik dengan wajah yang mengantuk. Kemudian dia pergi depan. Saya tengok dalam kereta tempat duduk belakang dah tak ada lagi dah. Susuk tubuh budak yang duduk dekat belakang, Casey. Abang saya keluar. Apa sal? Tak tahu, ada tadi handbrake stuck tak boleh turun.
Saya kata handbrake saya tersendat, tak boleh tarik. Abang saya pun masuk, cuba tekan, turunkan. Ni boleh, ni senang. Kau ni, aku tengah tidur tau. Besok kerja pagi. Tadi tak boleh. Abang saya pandu masuk dalam. Letak kenderaan. Saya dengan segera matikan enjin, ambil barang-barang. Abang saya dah masuk, saya ikut masuk. Dah tutup pintu pagar. Saya toleh belakang tengok dalam kenderaan. Masih tak ada orang. Tapi sebelum tu, awal tadi, saya nampak dengan jelas ada budak kecil duduk di belakang kenderaan saya. Terima kasih. Dari Fatin, Kelang. Yang ini agak seram sedikit, ya. Sementara saya nantikan panggilan. Ringkas kisahnya. Datang daripada Wak Nurmah. Katanya Wak Nurmah, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Wak Nurmah nak berkongsi satu peristiwa yang pernah terjadi di rumah Wak Nurmah dekat kawasan Aljunied. Wak Nurmah tinggal di Aljunied. Sekarang blok Wak Nurmah ni dah nak dirobohkan, dekat Aljunied. Jadi apa yang berlaku, Wak Nurmah setelah anak-anak semua berumah tangga, Wak Nurmah duduk dalam rumah tu seorang diri. Dan waktu tu Wak Nurmah ni baru habis pembedahan LASIK, ya. Jadi mata ni melalui LASIK surgery sebab penglihatan makin teruk lah, makin kabur, dan melalui pembedahan LASIK, mata tu tidak dapat lihat dengan baik lah, dengan jelas. Jadi dalam masa 1-2 hari tu dalam rumah, dah duduk rumah tu seorang diri dalam masa 2-3 bulan. Anak-anak semua dah pindah rumah sendiri. Anak-anak semua ajak Wak Nurmah tinggal bersama dengan mereka, tapi Wak tak nak. Sampai kan rumah tu telah pun dipilih untuk dirobohkan, barulah Wak Nurmah tinggal dengan anak-anak. Tapi sebelum tu, bila mata tengah kabus, memang penglihatan tidak begitu baik dalam rumah. Wak Nurmah pernah beberapa kali, sebab dalam rumah Wak Nurmah ada 3 ekor kucing, 3 ekor kucing. Seekor kucing Wak Nurmah namanya Toby. Toby ini seekor kucing putih, mempunyai bulu yang lebat dan tebal, dan kucing Toby memang gemuk dan besar. Kucing Toby. Jadi nanti dari jauh Wak Nurmah memang suka dengan Toby. Nanti dia akan, kalau tengok TV, dia akan datang duduk tepi Wak Nurmah. Nanti kalau buka TV malam-malam tu kan, nanti Wak Nurmah akan panggil Toby. Nanti dia keluar. Dia jalan keluar, terus naik atas sofa, duduk dekat atas sofa, tepi Wak Nurmah, sama-sama kita menonton TV. Lagi 2 ekor tu dia pemalas sikit. Dia akan keluar cuma waktu makan. Yang tu Wak Nurmah akan simpan kucing 2 ekor tu dekat dalam tandas di dalam bilik. Sebabnya 2 ekor tu suka sangat melepas sembarangan. Jadi kena denda duduk dalam. Toby ni lah yang paling Wak Nurmah suka. Jadi satu hari tu Wak Nurmah tengah duduk dekat dapur. Dah nak tidur ni. Jadi duduk dekat dapur, minum air teh dengan cecah biskut. Waktu malam tu lah, kata Wak Nurmah. Tengah duduk cecah biskut. Mata ni kabus nampak ada kucing putih Wak Nurmah merangkak. Tengah jalan ni, jalan menuju ke arah. Dan kemudian dekat pintu dapur dia berhenti. Kucing putih ni. Dia ternampak Toby kan. Toby belum tidur lagi. Tadi tidur. Belum tidur. Toby, buat apa ni? Toby? Sumpah Casey, Wak nampak putih sedang merangkak dan dekat pintu dapur. Panggil lagi beberapa kali, tak menyaut. Selalunya Toby kalau panggil sekali 2 dia akan datang. Dia akan mengiau, datang, gesil-gesil tubuhnya dekat kaki Wak Nurmah. Kadang-kadang dia akan panjat duduk dekat riba ataupun naik atas meja. Tapi kali itu panggil beberapa kali, Toby tak layan Casey. Wak tengok, dan satu Wak Nurmah perasan, tubuhnya putih, tapi bahagian kepalanya hitam Casey. Macam orang ada rambut. Waktu tu bulu rumah Wak Nurmah dah meremang. Saya ceritakan ni pun bulu rumah saya meremang Yalah. Wak Nurmah kata, waktu tu Wak dah sedar yang itu bukan kucing Wak. Walaupun jauh, tapi dapat rasakan macam ada sesuatu tak kena. Meremang bulu rumah. Sambil duduk, Wak Nurmah pun mula membaca ayat kursi. Baca, tapi tengok lain. Habis saja baca surat ayat kursi ni, tengok balik dekat pintu, benda putih dengan bahagian kepala hitam dah hilang.
Wak Nurma terus bangun, letak cawan dekat sinki air. Masuk dalam bilik, Wak Nurma nampak Toby tengah tidur dekat atas katil Wak Nurma. Kesi malam tu tak tahulah apa yang Wak nampak sampai ke saat ini. Wak Nurma alhamdulillah sekarang dah melalui pembedahan LASIK, ya, laser treatment. Mata dah semakin baik, boleh lihat dengan baik, dengan jelas. Dan sekarang pun dah tinggal dengan anak-anak. Rumah lama tu pun dah diberi balik. Tapi sampai ke saat ini masih tertanya-tanya, sebenarnya apa yang Wak nampak dekat pintu dapur? Terima kasih. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Jalani. Syed Jalani, apa khabar? Alhamdulillah, apa khabar Gizi? Baik-baik ini Cik Syed Jalani daripada The Green Apple Project Saya. Jadi Cik Syed Jalani ni ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey, ni pengalaman saya yang saya tak pernah cerita dengan orang. Ini first time saya nak cerita ni. Bila umur saya masih 16 tahun dulu, saya disuruh bapa saya pergi Jakarta. Jadi time tu saya masih budak kan. Semua tak nak pergilah, tapi terpaksa juga pergi. So rupanya bila sampai sana, saya diajak pengembara pada tempat ni yang dinama Gua Ratu. Ya, jadi Gua Ratu ni kat daerah, kalau tak salah saya, daerah Cilacap lah. Dan tempat tu saya diajak untuk bersama-sama. Ada ramai, saya bukan seorang lah dengan bapak kan, ramai orang, 10 orang sana. Hanya untuk bertapa je. Jadi saya ikut je lah, kerana saya masih budak je, ikut rentak, tak tahu apa cerita tau. Jadi saya fahamkan Gua Ratu tu memang tempat orang datang sana, dia bertapa lah, nak minta barang lah, nak minta apa-apa lah kata kan. Habis untuk saya nak minta apa 16 tahun. Jadi saya ikut je bapak. Tapi kat sebelah tu ada satu gua lagi yang lebih kecil, lebih hitam dalam dia gelap everything. Di situlah tempat orang buat pemujaan. Itu depan saya nampak orang datang dengan bunga lah, dengan lilin, dengan ayam, dengan macam-macam lah. Buat pemujaan dia, tinggal sampai 2-3 jam pemujaan dia sampai melarut malam. Jadi tempat tu agak keras lah. Di mana saya sendiri pernah nampak dengan pakcik saya tengah duduk, nampak seekor anjing jalan. Habis time tu anjing tu tengok kita, perasaan saya anjing tu ada berupa mata manusia itu. Honestly punyalah takut. Saya tak berani buat apa-apa. Sebab bapak lah buat cerita, dalam toilet tu ada Pontianak lah, kat sini ada cik pun tengah tunggu atau kat luar tu. Tapi yang paling saya tak lupa pengalaman saya sendiri yang saya nampak saya baru aja habis mandi, jadi saya keluar. Kat luar gua tu ada seekor ular tau. Dia tak besar sangat lah, tak sebesar mana. Yang bila saya cerita dengan orang tak percaya. Tapi saya sumpah demi Allah, ular tu kali hijau. Selalunya ular kan jalannya bingkuk-bingkuk kan, tapi ular tu jalan straight tu, dia lurus. Bila dia nampak saya dah ketakutan, saya tak pekik. Ada ular tu depan saya, dia bangun. So macam ular kobra, tapi dia tak kembang kepala dia. Tapi ini yang saya cakap, yang bila saya bilang orang tak percaya. Saya bilang orang, ular tu senyum kat saya. Dan bila panik, I ada semput. Habis kali tu ada kena anxiety attack. Tapi ular tu depan, tak jauh lah, just like less than 1 meter. Dia bangun, dia senyum. Lepas tu dia tengok, sudah turun balik, dia jalan terus. I was like, ni ular apa sih jalan tak ada. Time tu kalau kita kan tak ada iPhone, kalau ada iPhone ada ambil gambar lah. So itulah pengalaman saya berada di daerah Cilacap. Saya katakan cerita dekat sana macam-macam lah dengar. Tapi itu yang pengalaman saya sendiri lah. Tidur sana 3-4 malam tu, it was not a very good experience, but I mean something for me to share with my children lah. Itu je lah. Terima kasih Syed Jalani. Jumpa lagi. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini datang daripada Nabila. Katanya di sini, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya nak kongsi satu kejadian yang berlaku 2 hari lepas ketika mendengar rancangan MJ12 dengan suami. Suami saya suruh saya buatkan dia minuman, suruh saya buatkan kopi. Saya pun memang nak pergi dapur untuk buat minuman. Jadi saya bangun daripada katil, pergi ke dapur untuk buat minuman. Suami saya waktu tu sedang mendengar lagu lah, KC sedang putarkan lagu. Dan apa yang berlaku, saya terdengar suami saya tengah bercakap dengan seseorang. Sedang bercakap dengan seseorang. Jadi saya pun masuk bilik dengan 2 gelas minuman. Kemudian saya tanya, bang, cakap dengan siapa tadi? Malam telefon siapa? Saya tanya suami. Suami terpaksa,
Suami cakap, tadi dia nampak saya berdiri dekat pintu bilik dan dia tanya saya, "Mai, mana kopi saya?" Kata nak bawa kopi. Dan saya cakap, "Bang, bila abang tengah cakap dengan seseorang tu, saya dekat dapur bang tengah bancuh kopi." Suami saya kata, "Dah lah, tak apalah, jangan fikir bukan-bukan mana kopi saya?" Itulah pengalaman yang diceritakan. Pendek, ringkas, padat tapi menyeramkan lah. Siapa yang suami awak nampak tu? 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo, Kesih, apa kabar Pak Raden? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Raden ya. Silakan. Ada kronik kes. Ini Pak Raden cakap satu cerita. Kesih percaya tak? Ada orang disihir, orang kata macam jadi bisu patan sampai tak ada gini. Itu pasal Kesih dalam alam sihir ni Kesih. Sebenarnya Kesih, apabila kita manusia itu pasal Kesih, kadang-kadang ini pepatah Melayu Pak Raden berkongsi apa tahu? Kadang-kadang manusia yang sihir kita adalah orang yang kita kenal, Kesih. Bukan musuh dalam selimut. That's orang putih cakap, sometimes orang kata those people, the black magic people who know it, people that you know, see. Tapi di antara ribuan dan ratusan kawan kita tak tahu, rupanya ada juga yang mendendam. Dalam falsafah bahasa Melayu berkata, musuh dalam selimut. Tapi mereka lupa juga di antara ribuan kawan kita, ratusan kawan kita, ada juga yang mempunyai hasad dengki yang boleh menyihir kita. Itu pasal pujangga Arab dulu pernah berkata, apabila janganlah kau menyangka kawan-kawan antara ribuan kawan kau ratusan tu mereka tak ada menyimpan hasad dengki khianat dengan kau. Itu pasal bagi kita manusia, kalau boleh bagi bersahabat tu, ikhlaslah dalam silaturahim bersahabat, Kesih. Sebab satu keikhlasan akan silaturahim yang ikhlas dan persahabatan mengukuhkan ukhuwah kuslat silaturahim, nilai silaturahim sesama manusia. Ini Pak Adi cakap satu kes kronik. Apa tak Kesih? Selalu aku kes living couple je. Ini antara living couple apa tak Kesih? Kesih percaya tak? Orang kata seorang wanita, ini dia teacher, Kesih. Pak Adi tak nak sebut sekolah mana. Dia teacher yang bagus, teacher gini. Tapi mungkin kadang-kadang satu, Kesih, seorang guru ni memang dia disiplin. Tapi kadang-kadang orang mata merah mana kita tahu. Dia, seorang DJ macam Kesih, seorang teacher, mereka memerlukan suara untuk cari rezeki halal min Allah mereka. Bagaimana kalau rezeki mereka itu ditarik dengan orang kata dia tidak dapat bersuara, Kesih. Kes kronik tak? Orang menyihir orang sampai orang tu berjedok kodok bisu. Kesih itu apa yang terjadi? Ini Pak Dia cakap ikhlas. Satu hari orang kata dia cakap dengan suami dia cakap, Pak Raden percaya tak? Saya dah kahwin dengan seorang isteri, dah jadi part time bisu, part time berbual. Pak cakap apa pasal jadi gini pula lah mak, kes kronik betul kau ni. Tak tahu Pak Raden, bila satu hari dia tak boleh berbual, dia terpaksa orang kata kira ambil MC. 2 hari, 3 hari dia boleh berbual. Lepas tu 1 hari suara dia macam hilang, Kesih. Itu pasal kadang-kadang orang kata jadi apa tahu akan menjejas periuk nasi dia sebagai seorang guru. Kerana guru ni pendidik dan memerlukan suara untuk mencari rezeki. Kau tengok orang cari rezeki pakai suara pun manusia nyanyi lah, Kes kronik betul lah. Jadi apa terjadi sampai Kesih tahu tak, satu hari bila dia Pak Raden datang dengan, bila dia cakap Pak Raden ada ke manusia, dia pergi apa tahu Kesih, sampai dia pergi spesialis cakap, I check your voice box. Kan kita ada sore throat, kan ada voice box kita, they call it pita suara kita. Dia cakap there's no chronic chronic punya disease or chronic punya anything that cause the thing to blockage or what, that kau tak boleh bersuara pasal. Tapi bila dia pergi tu, waktu dia tak boleh bersuara, dia pergi dengan GP cakap ini case I cannot settle because why? Dia jadi macam bisu, dia tak boleh berbual. Dan akhirnya orang kata dia pergi juga spesialis. Dan bila dia pergi spesialis tu, orang kata kirakan waktu tak boleh berbual. Dan jadi tengok seorang suami, kau harus jadi interkomunikasi untuk seorang isteri kau. Apabila isteri kau dalam keadaan kepencangan gini, kau lah orang kata penyelamat, kau lah penawar orang kata untuk isteri kau. Dan isteri dia komunikasi, jadi dia mewakili suami dia, dia tunjuk habis suami dia cakap sabar ya, dia tak boleh cakap ni macam mana, dia jadi bisu pula bida aku sekejap. Habis tu dia terjadi, dan apa tahu yang terjadi, specialist cakap this one of satu misteri punya case, and this the first time even the specialist cakap Kesih, dia cakap in my case of this one I never see orang ada penyakit voice box sekejap on sekejap off. Apa dah jadi gini pula suara on off. Jadi apa terjadi, dan specialist cakap I do not know, but sometimes we must believe maybe there's someone
you must go on anything, certain alternation ke apa, cari alternative. Maybe there's something got to do with your shop or something. Jadi dia tanya dengan suami dia, adakah kau marah isteri kau? Adakah kau pernah terperanjatkan isteri kau sampai ada masa kalau orang terperanjat, dia boleh hilang semangat. Tapi ni kes kronik tak, orang hilang suara. Tapi bila dia habis tu tengok spesialis cakap, we cannot do anything because why? There's no sign of cause cancer, tidak ada lambang kanser dan tidak ada kerosakan di pita suara dia tu. Dia voice box dia tidak ada penyakit gini. Tapi bagaimana orang kata dia boleh gini? Ini satu sampai GP tu cakap dengan kita lah, dia tu cerita dengan pak suami dia, Bapak Dewan. Sampai GP cakap, dalam aku kerja berpuluh tahun yang aku tak pernah dengar ini kes orang ada suara lepas tu on, lepas tu off pula. Dan dia macam frequency network, sekejap on, sekejap off, network ada, network tak ada pula. Dan akhirnya orang kata kirakan dia pergi 2-3 pakar, bukan Pak Din puji lah, pakar tu mungkin berkat pakar tu bergabung, pakar tu dengan ilmu Pak Radin kita bergabung, akhirnya kadang-kadang ibarat perubatan ni kan jodoh isi. Cuma Pak Din cakap ikhlas terjadilah, jadi dia cakap Pak Din saya dah pergi 2 pakar, dah bersuara, tapi ada malam aja nanti 1-2 hari dia bisu sekejap, habis dah tak boleh berbual. Pak Din cakap ini kes kolonial terannya, tengok manusia piananya macam-macam sihir orang boleh fikir, sampai orang boleh fikir sihir sekejap 1 hari bisu, 2 hari bisu, sekejap 1 hari out. Alamak, kes kronik betul lah, nyanyi kau ni apalah manusia. Apa terjadi? Dan akhirnya bila dia jumpa Pak Radin, Pak Din cakap, bila Pak Din tengok, kita boleh tahu kes ini. Mungkin ini semua tanya ustaz-ustaz yang arif, aku sayang ustaz. Apa tahu, dia orang pun ilmuwan yang baik sebab dia orang lulusan Universiti Al-Azhar, Mesir, mana-mana kan. Dia orang ada ilmuwan ad-din al-Islam bil-haq. Jadi terjadilah, orang kata, jadi bila Pak Din tengok mata dia, bila Pak Din datang, waktu Pak Din ni sekarang dia dah tak boleh berbual Pak Din. Pak Din kata, Assalamualaikum. Apa dia kata? Alamak sedihnya kau jawab selalu aku dengan suara tak kata mengerang, tak mengerang, nak kata bisu, tak gini. Dan dia cakap, tengok Pak Din, alamak suami dia menangis. Pak Din cakap, dah kau jangan ratapi isteri kau. Pak Din cakap, jangan ratapi isteri kau yang masih hidup. Orang kata kirakan, buat apa pada ratapi dia, bukan dia mati ke, bukan dia penyakit. Janganlah kau ratapi isteri yang masih hidup ni. Orang kata kau cari ikhtiar yang baik, sabar dulu. Jadi dia duduk, kesian Pak Din, dia sigedalkan tangan dia panggil Pak Din, dia duduk macam orang yang tak boleh berbual, dia mute kan. Tapi ini kalau orang kalau bisu, dia akan dengar ke si, dia akan cacat pendengar, dia kulit dia akan peka. That's why when you are deaf, bila kita dah bisu, kita akan peka ke si. Sebab apa? Sebab that's why they call it the deaf mute, bisu dan tanpa dan cacat pendengaran. Tapi dia boleh mendengar, kes kronik tak? Kau boleh mendengar tapi kau tak boleh bersuara. Bagaimana terjadi gini? Bukan kau deaf mute. Sekali kesian dia ambil tu surat dia tulis Pak cakap, okey kau tak boleh berbual dengan Pak Radin, kau tulis surat. Dia cakap, kau dengar tak apa Pak Radin cakap? Saya mendengar apa Pak Radin cakap. Alah Pak Radin tolonglah saya. Dia tulis kat piece of paper. Pak dia cakap, oh jadi maknanya Pak Din tengok mata dia. Aku bukan nak jadi eye specialist. Kadang-kadang sihir ni berpunca daripada apa tak kisi. Ada alam sihir di sebalik mata. That's why orang cakap, orang Inggeris cakap, there's a secret behind the eyes. Manusia sayang orang pun adalah di dalam mata. The secret of the eyes, di belakang mata lu terletaknya benci, sayang, kasih manusia kepada manusia lain. Itu pasal segalanya berpunca di mata. Jadi Pak Din tengok mata dia tu, bagi Pak Din scan lah cara ilmiah, rupanya memang ada musuh di sebalik mata dia lagi sih. Ini memerlukan orang yang ilmuwan yang arif untuk mengenal sihir melalui panca indera. Orang kata mata kan dipanggil dalam melalui bahasa kamus kita yang cantik bahasa Melayu kan panca indera. Jadi Pak Din buka mata dia, Pak Din cakap, izinkan aku boleh tak? Orang kata, kau buka mata kau. Jadi Pak Din tengok mata dia, betul ke si mata dia tak nak bergerak. Itu tanda dia dah tersampuk. Mata dia tak ada macam kita eye kan sekejap kita twing kita orang cakap twing kan, kita kelip-kelip. Mata dia tak kelip dan dia bisu. Jadi dia memang disihir. Dan akhirnya cuma Pak Din cakap oleh suami dia, yang kau ni nak nangis yang malam beratap-beratap habis peluk isteri kau. Dan orang kata kucup sikit lah dekat pipi, cakap sayang bini. Orang kata tolong kan, please saya take care. Habis isteri menangis, suami menangis. Macam mana dua-dua dah kondok kembing pula. Jadi Pak Din cakap, korang ni macam mana? Aku nak tolong dah macam gini. Kenapa aku jumpa selalu orang kes kronik macam gini, nyanyi sampai otak aku dah sengit kadang-kadang. Jadi akhirnya bila Pak Din tengok ilmiah yang cara bahasa Melayu yang Pak Din cakap paling indahkan bahasa Melayu, dia disihir melalui apa tokesi, orang kata kirakan
ada satu benda yang bertapak dan blok dia punya pita suara KC. Menyihir melalui pita suara dia tu diblok dengan alam sihir. Ada masa ada benda halus yang menahan dia tapi tak mencekikkan dia. Jadi tengok ini kisah kronik yang zalim tak, orang sihir dia tak berana KC, dia tak dicekik, tapi suara pita bloknya tu ditutup dengan ilmuwan sihir manusia. Tengok ada punya keparat ikut nyanyi orang tengok ketutup orang punya voice box. Tengok sampai anak dara, sampai bini orang yang nak bermanja, nak berbual .com, nak kasih sayang pun kau tak boleh. Sampai Pak cakap dengan isteri dia, orang kata macam mana, dan suami dia cakap pada satu hari on, satu hari off, satu hari on, satu hari on, berbual manja-manja, satu hari off. Jadi macam mana saya ada partner pun isteri bisu pula, on and off pula. Pak Din cakap, dan kau jangan sedih, jangan apa. Jadi Pak Din bantu ilmuwan, dan juga ini wujud juga KC, ilmuwan antara orang boleh menyihir. Orang kata macam kita, orang benci seseorang yang katakan artis yang terkenal, diorang boleh merosakkan pita sihir ni, boleh merosakkan pita suara KC, dan sihir juga boleh blok. Sebab apa dia disihir? Sebab dia tak tercekik dan dia tak kesakitan, cuma dia tidak boleh berkata-kata. Dan akhirnya Pak Din bantu, Pak Din buat satu ilmiah dan Pak Din betulkan balik. Dan lepas tu Pak Din cakap ni, Pak Din dah bikin dalam 1 jam ke apa, Pak Din cakap kau boleh berbual lah. Sekali Pak Din cakap kau cuba cakap sekarang. Bila dia dah mula mengerang tu, bila dia dah mula macam dia orang kata mengerang seperti macam orang kata kegembiraan, macam climax mengerang dia tu dah suara dia dah normal macam lady voice. Kau tidak ada jadi suara kewanitaan dia datang, mengerang kewanitaan dia, kelebutan dia. Bila aja baru Pak Din cakap, okey awak awak cakap sekarang. Baru dia sebut betul, abang I love you bang. Tengok perkataan seorang isteri yang baik, perkataan dia sebut abang I love you, baru dia sebut bang dah boleh cakap bang. Dan akhirnya dapat dia bersuara. Itu pasal kadang-kadang antara kes kronik yang Pak Din jumpa, kadang-kadang ini di antara sihir-sihir manusia yang pakar boleh menutup pita suara orang, tapi kes kronik salah satu, dan suami isteri dah boleh berbual baca-baca.com, dapat kasih sayang, berbual mesra. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.